Politik negara dinasihatkan untuk tidak tunjuk hero atau bersikap seperti kacang lupakan kulit dengan menghina dan memperlekehkan usaha serta perjuangan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomatik yang seharusnya menjadi penggalak kepada masyarakat dalam setiap urusan rasmi, sama ada berbentuk tulisan mahupun lisan. Nampaknya masyarakat kita semakin hari semakin hilang jati diri dan menggunakan bahasa Melayu itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Bagaimana Prof melihat perkara ini, Prof? Kait berkaitan kerajaan GLC dan swasta yang lebih mengutamakan bahasa Inggeris baru-baru ini perlu diberi perhatian serius. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini, bahasa Melayu merupakan bahasa yang indah dan pernah menjadi lingua franca bagi menjalankan proses perdagangan di seluruh dunia. Tetapi kini, bahasa Melayu tidak lagi dipandang gah seperti dahulu. Krisis baharu yang melanda bahasa Melayu ialah rakyat negara ini semakin meminggirkan bahasa Melayu dan memandang enteng terhadap penggunaan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dan juga bahasa ibunda. Krisis ini berpunca daripada tanggapan yang salah oleh masyarakat tentang kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa kemajuan negara ini. Dalam dunia korporat, rata-rata individu malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu dengan bangsanya sendiri kerana beranggapan kononnya mereka takut dikatakan kolot, ketinggalan zaman, tidak bertamadun atau tertinggal dalam arus teknologi moden. Kejap. Bahasa Melayu, ketinggalan zaman, tak bertamadun. Penonton sekalian, adakah kita sudah lupa bahawa bahasa Melayu pernah dijadikan sebagai bahasa lingua franca, iaitu bahasa perantaraan di rantau Asia Tenggara? Merujuk balik pada sejarah lama, bahasa Melayu bermula dari abad ke-14 sehingga abad ke-18. Penemuan batu bersurat Terengganu dijadikan sandaran permulaan bahasa Melayu klasik dan juga tulisan Jawi tertua yang ditemui. Memang tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat diagungkan bukan sahaja oleh masyarakat Melayu itu sendiri, tetapi juga oleh sarjana-sarjana antarabangsa yang lain. Misalnya, sarjana Belanda Marcus Valentijn yang menunjukkan kegairahannya ketika berbincang berkenaan bahasa Melayu telah berkata, sungguh luas tersebarnya bahasa Melayu itu sehingga jika kita memahaminya, tidaklah mungkin kita kehilangan jejak kerana bahasa itu bukan sahaja difahami di Parsi, bahkan lebih jauh dari itu dan di sebelah timurnya sehingga ke Kepulauan Filipina. Bahasa Melayu berupaya menjadi bahasa lingua franca kerana pemerintah pada masa itu memanfaatkan pengaruh mereka sebagai pusat maritim, keluasan jajahan Sriwijaya sehingga ke Selat Melaka dan Selat Sunda telah mengembangkan penggunaan bahasa Melayu antara kerabat diraja, pemerintah maupun rakyat jelata. Oleh itu, pedagang-pedagang wajib menguasai penggunaan bahasa lingua franca ini. Tambahan pula, penggunaannya yang mudah, efisien dan senang dipelajari membuatkan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pengantara. Betul itu Syazin. Bahasa Melayu mempunyai banyak penutur di dunia. Penutur-penutur tersebut hampir meliputi 3 negara utama di Kepulauan Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei. Selain 3 negara tersebut, terdapat juga sebahagian besar penduduk Asia Tenggara yang boleh memahami dan bertutur dalam bahasa Melayu seperti Singapura, Selatan Filipina, Selatan Thailand dan juga Timor Leste. Terdapat juga beberapa golongan mahasiswa dan mahasiswi antarabangsa yang berminat untuk mempelajari dan menuturkan bahasa Melayu di luar negara seperti Amerika Syarikat, China, England dan lain-lain lagi. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja dituturkan dan diiktiraf di Kepulauan Melayu, malah bahasa tersebut diiktiraf dan dituturkan di seluruh benua Asia. Jelaslah bahawa bahasa Melayu mempunyai penutur yang banyak di dunia. Dan yang paling indah sekali,
bahasa Melayu merupakan bahasa yang kedua terindah sesudah bahasa Arab Al-Quran. Ini disebabkan bahasa kita adalah bahasa puitis, terutamanya ketika bermadah. Contohnya, serangkap pantun yang diambil dari sebuah lagu budaya Datuk Siti Nurhaliza. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu dan tak beribu. Bagailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, cindai itu merupakan sejenis kain sutera berbunga yang berwarna seperti ulas sawa. Jikalau kita lihat bibit-bibit rangkap pantun ini, ia ingin menggambarkan atau mengisahkan tentang patahnya hati seorang perempuan. Beliau cuba untuk bergembira dengan menghiasi diri, mengenakan busana yang cantik, tetapi tetap juga tidak dapat mengubat hati yang telah tawar dan duka. Dan dalam lagu yang sama, pantun nasihat juga dimadahkan. Mendendam unggas biar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, jadannya intan, berbantal lengan hidupku. Rangkap tersebut mengisahkan seorang perempuan yang berasal daripada golongan berada. Kekayaan beliau tidak mampu mengatasi kesedihan. Di sini, pantun kiasan ini ingin menyampaikan sekaya mana pun kita, tetapi jika jiwa tidak tenang dan hati berduka cita, kekayaan tidak akan dapat membuatkan kita rasa cukup dan gembira. Mungkin anda terlupa. Bahasa Melayu tinggi menekankan dua aspek iaitu peraturan bahasa dan peraturan tata budaya. Aspek peraturan bahasa meliputi sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan kerapian makna. Aspek peraturan tata budaya pula merangkumi penggunaan kata ganti nama, sistem gelaran dan panggilan yang bersesuaian dengan taraf sosial orang yang berkomunikasi serta pemilihan kata sesuai dengan konteks. Dalam kalangan budayawan, bahasa Melayu tinggi diterima sebagai bahasa yang mendukung budaya tinggi dan ditafsirkan sebagai cerminan intelektual dan pemikiran akademia penutur dan masyarakat sekeliling. Penggunaan bahasa Melayu tinggi menekankan kegramatisan berbahasa. Ini bermakna ayat-ayat digunakan adalah lengkap dari segi tata bahasa, subjek dan predikat, imbuhan dan tanda baca yang sempurna dan tepat, serta kata penerang pada tempat yang menunjukkan hubungan sintaktik yang betul. Jika kita membuat tinjauan dan kajian dalam kehidupan seharian, masyarakat diburukkan lagi dengan keluasan digital yang disalahgunakan. Muncul istilah-istilah yang mungkin selama ini kita tidak pernah dengari, dan istilah-istilah ini bukan sahaja dituturkan oleh anak-anak di bangku persekolahan, malahan dalam kalangan penutur dewasa juga. Bahasa itu pula dianggap lebih mesra, mudah tular dan mendekatkan masyarakat serta lebih mudah diterima sebagai budaya berbanding bahasa Melayu tinggi yang dianggap milik orang-orang bahasa sahaja. Kesimpulannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang sangat indah dan semua pihak haruslah menggembling tenaga untuk meletakkan darjat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam semua urusan harian selain status utamanya sebagai bahasa kebangsaan. Janganlah kita menjadi manusia yang khusyuk menyelami sungai pemodenan dengan mementingkan bahasa asing, sebaliknya melupakan kebolehan bahasa Melayu untuk membawa kita ke mata dunia. Pepatah Melayu ada menyebut, yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Oleh hal yang demikian, marilah kita berpijak di bumi yang nyata dengan menjaga bahasa kebangsaan supaya kekal nirmala dan tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Sekian, terima kasih.